Boleh, nanti. Kalau tak. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabihi wa masyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jindahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadul du'am jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi as-sanna bi sunnatihi la yamdin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu beberapa derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam satu ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat, hari esok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Bacanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, setiap daripada umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, siapa taat padaku maka dia masuk syurga. Barang siapa yang tidak taat padaku maka dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wa istifadah
wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khairi ibtigha'a mardatillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Yang saya hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian tak lupa juga pengurusi masjid Mak Ramli, seluruhnya pengurusi surau Cik Mazin, seluruhnya datang kuasa, seluruhnya sidang jemaah muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah kena bersama pada pagi ini untuk kita berkongsi ilmu dan berkenaan dengan hadis Rasulullah SAW yang pertama, kemudian kita lihat tentang berkenaan soal jawab agama itu, insya-Allah. Boleh? Alhamdulillah. Baik, kita lihat pada hadis yang pertama yang dapat kita berkongsi pada pagi ini, insya-Allah, di mana hadis ini terima daripada Nafi' bin Abdul Haris Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasu fadaila min sa'adatil mar'il muslim fid dunya. Ajarus salih, al-maskanul wasi', al-markabur hayyinu. Salasu fadail min sa'adatil mar'ah al-muslim fid dunya. Ajarus salih, al-maskanul wasi', al-markabur hayyinu. Maksudnya 3 kelebihan daripada sebahagian seseorang di dunia. Pertama, jiran yang baik. Kedua, keluasan ataupun kediaman yang luas. Ketiga, kenderaan yang memudahkan. Ketiga, kenderaan yang memudahkan. Markabul hayyinu. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dan hadis ini mengikut lafaz At-Tabarani. Jadi apakah pedoman dan iktibar pada hadis ini? Antaranya Dr. Abdullah Al-Qarni pernah berkata, ada 10 kriteria utama bagi para wali Allah. Ada 10 kriteria utama bagi para wali Allah. Maka sesiapa yang menemukan sifat-sifat tersebut pada dirinya, maka naklah dia memuji Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka naklah dia mencela diri sendiri. Pertama, ikhlas dalam beramal. Mengikhlaskan segala amal perbuatan hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Mengikhlaskan segala amal perbuatan kita, setiap hari amalan yang kita buat tu, naklah kita buat tu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak nak mengharapkan apa-apa ganjaran sebenarnya lah. Tetapi kalau Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran, maka naklah kita menerima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu merupakan anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Contohnya balasan-balasan kebaikan, balasan-balasan syurga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menjadikan Rasulullah SAW itu iman, pemimpin dan juga suri teladan. Menjadikan Rasulullah itu iman, pemimpin, imam, pemimpin dan juga suri teladan. Jadi para wali Allah rela menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai imam, pemimpin dan suri teladan. Mereka berhukum dengan hukumnya dan meneladani dalam segala tindak tanduk tingkah lakunya. Mereka juga memposisikan Rasulullah SAW sebagai orang yang mereka paling kasihi, bahkan lebih dari pendengaran dan juga penglihatan mereka, saudara. Jadi kita kembali pada hadis tadi. Sebenarnya ciri-ciri wali
ciri-ciri para wali ni banyak. Ada sini sebut ada 10. Cuma kita kembali pada hadis tadi. Dalam hadis ni menyatakan bahawa terdapat 3 kelebihan min sa'adatil mar'i muslim fid dunya. Dan termasuk dalam kebahagiaan seseorang hidup dalam dunia, seorang muslim lah. Pertama, jiran yang baik. Jiran kita fahamlah, jiran ini orang-orang yang kedudukannya, kalau disebut dalam satu pendapat tu keduduk yang Nabi pun pernah bersabda, jiran ni maknanya 40 buah rumah. Kan 40 buah rumah ke depan, 45 rumah ke belakang, kiri dan kanan. Itulah dikirakan sebagai jiran kita. Jiran kita. Dan jiran yang baik ini adalah salah satu kelebihan lah kepada sesiapa yang hidup dalam dunia ini. Ada juga jiran-jiran yang jahat. Jiran itulah yang mengambil harta kita, mengguna pakai barang kita dan sebagainya tanpa mendapat keizinan daripada kita. Jiran yang baik ini maknanya kalau ada kesilapan, ada kesusahan kan dan sebagainya, ada kematian dan sebagainya, jadi mereka lah orang-orang yang pertama kan untuk hadir. Cuma jiran ni ada 2 bentuk. Satu bentuk dalam bab dunia, satu bentuk bab akhirat. Jiran-jiran dalam bentuk bab dunia ni, apa saja kesusahan kita dalam bab dunia, dia akan datang, tolonglah. Tolong, bantu dan sebagainya. Mana apa kata dalam bab dunia, dia akan bantu tolong kita. Ada jiran dalam bab akhirat. Dalam jiran bab akhirat ni, apa saja perkara-perkara yang berbentuk akhirat. Kan? Apa saja perkara-perkara dalam membentuk akhirat, maka dia akan cepat membantu menolong kita. Jiran yang baik ini ialah jiran yang membantu kita, sama ada dalam bab dunia dan juga bab akhirat. Tak cukup hanya semata-mata dalam bab dunia saja. Cuma apa yang kita lihat pada zaman sekarang ni, banyak di kalangan kita ni membantu kita hanya di dalam bab dunia saja. Membantu kita hanya dalam bab dunia, maknanya membantu untuk menyelesaikan urusan-urusan dunia kita hanya di dalam kehidupan kita ialah dalam bab dunia saja, tidak mencukupi kepada bab akhirat. Yang kita nak cari ini jiran yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan urusan-urusan dunia dan juga urusan-urusan akhirat. Mana katanya kalau ada kenduri kendara kan yang melibatkan kan untuk urusan-urusan akhirat kan, kematian, mana dalam bab akhirat, maka dialah yang akan bantu. Itu kalau ada majlis kenduri kendara di masjid, di surau dan sebagainya, jadi mereka akan datang membantulah. Tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, banyak di kalangan kita ni hanya membantu kita dalam bab kenduri kendara ketika di rumah sahaja. Rumah jiran kenduri kendara, kita akan sama-sama pergi bantulah. Mana yang boleh kita bantulah kan. Ataupun kita buat kenduri kendara, maka jiran kita bantu. Tapi kenapa bila kita buat program di masjid ataupun di surau, berapa kerat di kalangan kita ni yang datang membantu? Sebab apa? Dia dah melibatkan kepada urusan-urusan akhirat kan. Ada ceramah di masjid, ada ceramah di surau, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa orang yang akan hadir ke masjid tersebut? Takkanlah kita nak pergi datang rumah-rumah untuk bagi tazkirah, bagi peringatan dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan kita ni boleh menerima begitu, tapi ada di kalangan kita ni tidak boleh menerima. Mana seolah-olah bila kita datang ke rumah mereka itu, maka kita dianggap sebagai mengganggu kehidupan mereka, mengganggu situasi keselesaan mereka. Jadi kita pun kena banyak berfikirlah sama ada perlu ataupun tidak. Tetapi kalau ikut pada Nabi Muhammad SAW dulu pun, Nabi ada konsep tabligh, konsep menyampaikan. Pulanglah kepada mereka sendiri sama ada mereka nak menerima ataupun tidak. Apa-apa yang telah pun kita sampaikan. Dia nak cerita pada kita ni tentang jiran yang baik. Jiran yang baik yang sentiasa membantu kita,
sama ada kita senang ataupun ketika susah, tuan-tuan. Kalau dalam bab undi kendara pada zaman sekarang ini kan, tiada lagi konsep gotong royong macam dulu dah. Kalau dulu ada orang gotong royong kan, tahun 60-an 70-an dulu masih ada lagi konsep gotong royong. Sekarang ini kalau dalam bab undi kendara, orang akan buat melantik catering kan, lantik catering untuk menyediakan makan minum dan sebagainya. Jadi orang akan hanya datang makan saja. Dah habis makan, cerita sikit, berubah-ubah, terus keluarkan ulu duit, terus balik. Ulu duit terus balik kan, untuk pergi ke tempat jemputan yang lain pula. Itu pun kalau ada jemputan yang lain, dia akan pergi tempat lain lah. Kalau tak ada, mereka akan terus balik. Nampak tak? Jadi kat situ tidak ada lagi lah. Maknanya konsep gotong royong tu tak ada. Yang ada gotong royong makan je lah. Gotong royong makan saja. Gotong royong minum ada. Tapi gotong royong untuk membantu tu, tu dah tak ada lagi dah. Sebab apa? Dah dilantik orang-orang tertentu dan dibayar pada orang tertentu itu untuk kan menyediakan persiapan yang sepatutnya lah dia kena sediakan. Baik, kemudian yang kedua tadi, al-maskanul wasi'. Yang kedua ialah kediaman yang luas. Ini salah satu daripada kebahagiaan seseorang hidup dalam dunia ini ialah kediaman yang luas. Kerana kediaman ini merupakan salah satu daripada maknanya tugas kepada ketua keluarga. Tugas kepada ketua keluarga. Biasanya suamilah. Suami bertanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal kepada anak-anak bini dia. Sama ada dengan cara menyewa rumah kan, ataupun dengan cara membeli rumah. Bagi orang-orang yang ada kelapangan, kelebihan daripada segi wang ringgit, kemudahan untuk buat pinjaman perumahan, jadi mereka akan membeli rumah. Bagi yang tidak ada kemudahan kan, jadi pendapatan mereka tak mampu untuk membeli sebuah rumah, jadi mereka terpaksa menyewa rumah. Cuma nak cerita pada kita ini, maknanya keperluan tempat tinggal wajib kena disediakan oleh seorang suami ataupun ketua keluarga. Itu antara tugas dia lah untuk menjadikan tempat tinggal. Cuma kata lihat pada zaman sekarang ini, kita tuan faham yalah, harga rumah zaman sekarang ini kan melambung tinggi. Kan 100,000, 200,000, 300,000 dan sebagainya. Kalau rumah-rumah yang kita tengok yang dijual pada zaman sekarang ni, tak ada lagi 100,000. Nak jumpa 200,000 pun susah. Paling tidak pun 300,000. Sedangkan ukuran rumah dia sama juga ukuran rumah kita. Kalau dulu kita beli dalam 10 tahun lepas, kita boleh dapat dalam bawah daripada 100,000, kita boleh dapatlah 10 tahun lepas lah. Tapi kalau zaman sekarang ini, kita nak cari rumah 100,000 ke bawah susah. Apalagi dia tu juga 200,000 pun susah nak dapat. Kalau tuan-tuan lihat dalam internet ke, dalam media massa dan sebagainya, kebanyakan rumah harga dalam 300,000 di atas. Tak? Jadi susah nak dapat rumah yang harga yang murah. Bagi orang yang tidak mampu ataupun orang yang jenis berpindah-pindah randah ni, mereka biasanya hanya menyewa rumah. Mereka tak nak beli rumah sebab mereka tahu mereka akan berpindah randah. Disebab kalau tugas mereka tadi, mereka terpaksa berpindah, mereka tidak lama satu tempat, mereka kena pindah tempat lain. Jadi mereka rugilah kalau beli rumah. Macam tu. Nampak tak? Cuma nak nyata pada kita ni, kediaman yang luas merupakan satu kelebihan, salah satu pada tanda kebahagiaan kita. Tetapi rumah yang luas juga merupakan salah satu daripada harta benda dunia juga. Harta benda dunia ni kan, boleh kalangan kita ni hanyut dengan harta benda dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa' wal bani wal qanatir muqantarah
wal khairul musawwati wal an'am wal has, kan, dihiasi kepada manusia ini kehidupan di dunia, kan, kecintaan kepada perempuan, hawa nafsu, kan, kemudian tentang harta benda yang banyak, kemudian kuda tunggangan, kemudian orang kata sawah ladang dan sebagainya, kan, sawah ladang lain itu semua adalah harta benda dunia. Dan rumah pun termasuk harta benda dunia juga. Harta benda dunia ni kan. Manusia zaman sekarang ni berlumba-lumba untuk mencantikkan rumah, melawakan rumah dan sebagainya. Sedangkan bila kita mati besok pun, kan, besar manalah rumah kita, kan. Apa beza orang kaya dengan orang miskin? Kalau besok kalau kita mati, ada tak beza dia? Tempat tinggal tu lah, ada tak beza dia? Tak ada beza pun, kan? Itulah luas lubang kubur tu, itulah luas. Macam mana kau kaya, macam mana hidup dalam dunia ni, macam mana kau kaya raya, juta, bilion dan sebagainya, tapi bila kita mati besok, itulah lubang kubur. Sama juga dengan orang miskin. Macam mana orang miskin lubang kubur dia, macam tu juga lah orang kaya, itulah lubang kubur dia, nampak? So maknanya kita kena mengambil iktibar lah kat situ. So maknanya kita jangan jadikan rumah ini, kan, harta benda ni sebagai matlamat kehidupan kita. Rumah ni hanya sebagai tempat persinggahan sementara saja. Kereta itu semua adalah harta benda untuk dunia semata-mata. Jadi kita jangan jadikan itu sebagai matlamat daripada kehidupan kita. Dia hanya sebagai wasail saja. Wasail ataupun perantaraan untuk kita datang hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beli kereta besar-besar, mewah-mewah, harga sampai 500,000, 600,000 punya harga kereta. Dan sayanglah kalau kereta kita yang cantik dan lawa, kita tak pernah bawa pun ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita bawa anak bini kita pergi berjalan-jalan. Kita bawa anak bini kita pergi shopping dengan kereta kita yang cantik, yang lawa, yang mewah. Kita bawa anak bini kita balik kampung, tunjuk pada mak kita, tunjuk pada adik-beradik kita, kereta kita ni kereta yang mahal, yang besar, mewah dan sebagainya. Harga sampai 100,000, 200,000 punya harga kereta, kan. Kita tunjukkan pada adik-beradik kita dan sebagainya. Tapi sayang, kita tak pernah bawa ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sayangnya. Kita tak pernah bawa ke masjid, kita tak pernah bawa ke surau dan sebagainya. Ini merupakan satu kerugian yang besar lah, tuan-tuan. Sepatutnya rumah, kereta yang mewah, yang besar itulah kita datang bawa ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, al-markabul haynun, kenderaan yang memudahkan. Ini sama juga tadi lah. Al-markabul haynun, kenderaan yang memudahkan. Kalau dulu kenderaan nak dapat sebiji rumah pun susah, sebiji kenderaan pun susah ke rumah kita. Yang ada pada zaman dulu tuan, masing-masing basikal. Nak dapat basikal pun susah. Lepas tu orang mula dah, orang kata meningkat kehidupannya, boleh dapat beli motor. Mana kalau orang ada motor tu, kira orang kaya jugalah tu, kan. Mana ada motor. Lepas tu meningkat lagi kehidupan kita, dah boleh kereta pula. Tak, masing-masing dah ada kereta. Paling tidak pun sebuah rumah dah ada kereta. Tapi zaman sekarang ni sebuah rumah bukan setakat satu kereta, kan. Mana kalau ada 10 adik-beradik, ada 10 biji kereta. Itu yang adik-beradik saja 10 biji kereta. Sebab ada 10 adik-beradik, okay? Kemudian yang adik-beradik itu pula, dia ada pula isteri dia. Maknanya paling tidak pun seorang adik-beradik ada paling tidak pun tak mana sebiji ataupun 2 biji kereta. Itu belum kereta anak lagi. Belum kereta anak. Kalau yang Kak Long sudah tentu, Kak Long mesti dah ada menantu, kan? Dah ada menantu, dah ada cucu dan sebagainya. Cucu pun dah besar. Ada pula kereta pula. So maknanya mewahnya kehidupan zaman sekarang lah.
nak cerita pada kita kemewahan kehidupan Allah Ta'ala anugerahkan kepada negara kita ni kan, Malaysia ni lah, tak tak? Cuma apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan tadi, bahawa maknanya kereta yang mewah kan, kereta yang cantik, tidak semua dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jemaat pun berapa orang saja yang boleh hadir kan? Apalagi kalau zaman Covid ni pula dihadkan kehadiran. Tak zaman Covid pun kehadiran pun berapa korek pun yang itu je lah yang hadir. Yang sebahagian daripada kita ni pun tak hadir, walaupun kereta dia mewah, kereta dia besar dan sebagainya. Jadi cuma nak cerita pada kita tuan-tuan bahawa sebenarnya yang menggerakkan seseorang itu datang ke rumah Allah Ta'ala, adakah kereta dia? Adakah kenderaan dia? Tidak. Yang menggerakkan itu hati dia. Yang menggerakkan seorang itu datang ke rumah Allah Ta'ala, datang ke masjid, ke surau dan sebagainya, yang menggerakkan itu siapa? Hati dia sendiri. Hati itu yang menggerakkan dia. Kalau hati dia tak menggerakkan kehadiran dia kan, maka dia tidak akan dapat hadir, walaupun keretanya mewah, kereta dia besar dan sebagainya. Maknanya kereta yang besar bukan sebagai satu penanda aras bahawa seorang itu boleh hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, boleh hadir ke masjid, boleh hadir ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya, boleh hadir kepada ceramah-ceramah agama dan sebagainya. Apalagi kalau zaman sekarang ni kan, bila orang tanya, aku tengok live dalam TV saja, dalam mesej saja, aku tengok live dekat tu ni dan sebagainya, jadi tak perlu hadir ke masjid, tidak perlu hadir ke surau dan sebagainya kan. Baik, ini pun adalah salah satu alasan lah kenapa mereka tidak hadir ke masjid, ke surau dan sebagainya. Tapi kalau tak ada benda ni pun, tak ada pun media massa ni, tak ada pun handset canggih dan sebagainya, tak ada pun buat live pun, orang tak hadir juga kan? Tak hadir juga. Kalau zaman dulu dah tak ada benda-benda ni pun, tak ada dalam masa ni kan, tak ada juga. Ada pun tak ada, tak ada pun tak ada. Betul tak? So yang menggerakkan sebenarnya siapa? Yang menggerakkan siapa? Hati dia kan. Allah yang menggerakkan dia. Allah Ta'ala bukakan hati dia untuk datang, dan juga hati dia sendiri. Mana kalau harta mewah sekalipun, kalau Allah Ta'ala tidak menggerakkan dia dan hati dia pun tak tergerak untuk hadir, maka dia tidak akan sampai juga ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga mana-mana majlis ilmu, mana-mana majlis ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib kepada setiap orang muslim, lelaki dan juga perempuan. Ya, jadi untuk ilmu itu wajib. Nak tak nak kena hadir. Macam tu. Jadi kita lihat pada hadis tadi, salasu fadain min sa'adatil mar'i al-muslim fid dunya. 3 kelebihan daripada kebahagiaan seorang di dunia. Pertama, jiran yang baik tadi. Ajarus salih, jiran yang baik. Yang kedua, maskanul wasi', kediaman yang luas. Kediaman yang luas. Kemudian kenderaan yang memudahkan kita bergerak. Kalau disebut di sini ialah markabul hayyin, kenderaan yang memudahkan. Maknanya kenderaan yang mudah pun, kenderaan yang senang di start kan, tak ada meragam dan sebagainya, penting juga. Kalau kita nak hadir ke Allah Ta'ala asyik meragam je gitu, start tak hidup, start tak hidup, apa hukum tuan-tuan? Apa hukum pada kereta tu lah? Mungkin tuan-tuan mungkin marah bongi kan, sepakkan kereta tu, terajangkan motor tu kan, tak boleh harap punya motor, tak boleh hanya punya kereta, connect yang aku beli dan sebagainya kan, keluar duit banyak, tapi aku nak pergi datang masjid surau pun tak dapat ni. Nampak tak? Faham tak? Mana kenderaan yang memudah pun penting. Mana keselesaan untuk datang ke masjid pun penting. Perjalanan kita. Apalagi kalau Allah Ta'ala tu jauh. Kalau Allah Ta'ala dekat, kita tak payah naik kenderaan. Macam tuan ni dalam taman ni, dekat je rumah Allah Ta'ala. Tak perlu pun start kereta pun, tak perlu pun start motor pun separuh daripada kita ni.
Tapi rumah-rumah belakang tu jauh sikit lah, kena nak naik motor dan sebagainya. Jadi dengan motor tadi, dengan kemudahan Allah Ta'ala pagi tadi, maka dia datanglah ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma nak cerita pada kita ni, sama ada motor kau cantik ke tak cantik ke, kereta kau besar ke tak besar, yang menggerakkan siapa? Allah kan, yang menggerakkan Allah. Dan hati dia sendiri yang menggerakkan untuk hadir ke rumah Allah Ta'ala. Kalau hati dia tak menggerakkan untuk hadir, dia tidak akan sampai. Walau macam mana pun kemewahan kenderaan dia, keselesaan kenderaan dia kan, dengan harga sampai 100,000, 200,000 punya kenderaan. Macam tu saya cakap tadi lah. Macam tu. Jadi Nabi kata ini pesanan yang penting pada kita lah. Jiran yang soleh kan, jiran yang baik kan, tempat tinggal kediaman yang luas yang kita berlumba-lumba untuk menambahkan rumah kita. Yang ada sebuah rumah kan nak beli 2 buah rumah. Ya, nah 2 buah rumah nak beli 3 buah rumah. Ada kelebihan. Tanah pun begitu juga. Kalau ada seekar tanah nak tambah 2 ekar tanah. Ada kelebihan. Yang ada 2 ekar tanah nak tambah mungkin 10 ekar tanah dan sebagainya. Dapat pula Allah Ta'ala takdirkan kahwin pula dengan janda pula yang banyak tanah, banyak aset kan. Lagi selesa lah. Senyum ya, pergi mana-mana pun senyum ya. Penuh ni bang, senyum ni. Adalah kan, lupa dapat tanah kan. Lupa tambah rumah lagi dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya, kenderaan yang memudahkan tadi untuk kita bergeraklah. Cuma kita ialah jangan kupu nikmat lah. Sebab dalam hidup dunia ini memerlukan kepada benda-benda semua. Kalau kita tanya seseorang kan, kau nak tak rumah yang besar? Semua akan jawab tak. Bila tanya dengan orang ni, kau nak tak kenderaan yang ni canggih ni, yang hebat ni kan, laju mencanak ni, kau nak tak? Tawar ni nak tak? Tak, semua boleh katakan tak. Kan? Kalau ada contohnya cabutan buah, siapa pemenang pertama akan dapat kenderaan. Cabutan bertuah, siapa yang menang dapat sebuah rumah. Berobot orang datang. Dan masuk nama, mudah-mudahan nanti dapatlah rumah kan. Kalau tadi dapat rumah. Betul tak? Siapa yang tak nak? Semua nak kan. Macam tu. Semua nak. Mana ya harta benda dunia kan, semua nak. Cuma kita jangan kupu nikmat lah. Kupu nikmat maksudnya kita sibuk dengan benda itu sehingga kita lalai apakah tujuan hidup kita hidup dalam dunia ni. Kita lalai dan tak datang ke rumah Allah Ta'ala pun kita malas datang. Sedangkan rumah Allah Ta'ala ni berapa langkah je daripada kan. Kalau jauh pun start aja kenderaan kita yang canggih, yang lawa tu untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi tuan. Boleh? InsyaAllah. Itu saja hadis yang kita dapat kongsi. Kemudian tentang para wali Allah Ta'ala tadi ada 10 tadi. Kata ayat Al-Qadni tu ada 10 kriteria utama bagi para Allah, para wali Allah. InsyaAllah akan datang sama lagi. Wallahualam. Baik, seterusnya soal jawab agama. Kitab saya tak tahu mana letak. Boleh pinjam satu? InsyaAllah. Baik, kita lihat. Okey, muka surat 47. Jawab soalannya 68. Soalan 68, apakah sebenarnya Dajjal? Betul? Apakah sebenarnya Dajjal? Kenapa Nabi memberi amaran tentang Dajjal? Adakah Dajjal ini manusia ataupun makhluk Allah, makhluk yang lain? Adakah sekarang ini Dajjal telah wujud? Ini berkenaan Dajjal lah. Sekarang ni sibuk berkenaan Dajjal ni kan. Jadi jawapannya, jadi fitnah terbesar di muka bumi sejak penciptaan manusia sehingga hari kiamat ialah fitnah Dajjal. Oleh itu tiada seorang rasul sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam sehingga Nabi Muhammad SAW melainkan akan beri amaran kepada kaumnya tentang Dajjal. Sabda Rasulullah SAW, ayyahruju wa ana fikum fa ana
hajijuhu dunakum wa illa pamruun hajijun nafsihi wallahu khalifani ala kulli muslimin. Artinya sekiranya dia Dajjal keluar ketika aku berada di samping kamu, maka aku akan menjadi penghujahnya kepada kamu. Jika tidak, mana aku telah wafat, kata Rasulullah. Maka setiap orang akan menjadi penghujah kepada dirinya masing-masing. Dan Allah Ta'ala adalah khalifahku di atas setiap Muslim. Allah adalah khalifahku atas setiap Muslim, mana penolong kepada setiap Muslim. Jadi perkataan Dajjal tu diambil daripada mana? Perkataan Dajjal kembali daripada perkataan Ad-Dajjal yang bermaksud At-Tamwih. At-Tamwih maknanya palsu ataupun penyeleweng. Kenapa? Kerana Dajjal ni dia pun palsu lah, pembohong. Dia pendusta, Dajjal ni pendusta, pembohong. Dia bawa syurga, bawa neraka. Syurga itulah neraka, neraka itulah syurga. Kemudian ciri Dajjal ni ada disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Ada hadis daripada Tamim Ad-Dari tu. Hadis Tamim Ad-Dari tu hadis dia panjang lah. Tadi bukan daripada golongan Bani Tamim. Kisah Tamim Ad-Dari tu. Kan dia pergi dengan 30 orang sahabat dia. 30 orang sahabat dia pergi belayar semua kan. Pergi belayar, lepas tu mereka dilanda oleh ombak, oleh puting beliung balai dan sebagainya. Akhirnya mereka terdampar pada satu pulau lah. Pulau itu terletak di sekali itu kan kedudukan di bawah negeri Yaman. Pulau itu terletak di bawah negeri Yaman. Kat situlah dia jumpa dengan makhluk tadilah. Itulah Dajjal tadilah. Hadis itu panjang dah. Dia tak sebut kat sini. Saya rasa tak ada sebut hari ni. Dia sebut dalam kitab-kitab lain. Berkenaan dengan hadis yang Tamim Ad-Dari itu yang pergi belayar tu berjumpa dengan Dajjal tadilah. Macam tu. Yang terikat Dajjal itu, dia diikat. Baik. Dan pada Dajjal itu terdapatnya perkataan kafara. Perkataan kafara, kafir. Dan matanya buta sebelah. Buta sebelah. Bukan matanya satu. Banyak di kalangan kita ni menggambarkan Dajjal tu matanya satu. Sebenarnya mata bukan satu, mata dua. Mata tak dua. Cuma mata dia buta sebelah. Mata dia buta. Mata tu tak. Tapi banyak orang gambarkan mata satu itulah Dajjal, mata satu itulah Dajjal dan sebagainya. Baik. Jadi perkataan Dajjal diambil daripada perkataan Dajjal yang bermaksud at-tamwih, menyeleweng palsu. Munculnya Dajjal merupakan tanda akan berlaku kiamat. Tetapi waktu kemunculan Dajjal itu tidak diketahui. Kerana kiamat tidak diketahui tarikh berlakunya. Dalam hadis disebut Dajjal akan keluar daripada arah timur, tempat wujud fitnah dan juga kejahatan. Sabda Rasulullah SAW, al-fitnatu hauna. Fitnah itu daripada sini, sambil menunjukkan kepada arah timur. Menunjukkan pada arah timur. Kan? Cuma kalau sebut dalam hadis daripada Bani Tamim Ad-Dari itu, pulau itu berada di Yaman, di bawah negeri Yaman. Yaman ni berada di bawah daripada negara Arab Saudi. Dia ada satu pulau asal lah. Tapi di sini sebut daripada arah timur macam mana? Sedangkan Yaman berada di selatan. Ada pernah menyatakan Dajjal itu telah pun keluar dan mula bergerak ke negeri lain. Dan bergerak ke arah timur. Dan bergerak ke arah timur dan dia akan keluar biasa daripada belah timur. Wallahu alam lah. Baik. Antara fitnah Dajjal ialah Allah Ta'ala menjadikan bersama Dajjal itu syurga dan neraka. Nampak? Mengikut pandangan mata manusia. Hakikat sebenarnya syurga ialah neraka dan neraka ialah syurga. Macam tu. Satu lagi kelebihan Dajjal ni sebut ini, dia boleh menghidupkan orang mati. Dia boleh menghidupkan orang mati. Macam tu. Cuma dia boleh menghidupkan orang mati itu sekali saja. Kalau dia bunuh lagi sekali orang itu, maka dia tak mampu menghidupkan lagi. Itu kelemahan dia lah, kelemahan Dajjal ni. Dia hanya boleh mematikan, membunuh seorang manusia. Lepas tu dia hidupkan balik manusia itu.
Kemudian kalau seandainya dibunuh kali kedua, dia tidak lagi mampu untuk menghidupkannya. Itu kelemahan yang ada pada Dajjal. Kemudian hakikat sebenarnya syurganya ialah neraka dan neraka ialah syurga. Sesiapa yang mentaati Dajjal akan dimasuk ke dalam syurganya itu, sedangkan sebenarnya ialah neraka membakar. Sebaliknya yang neraka akan dimasuk ke dalam neraka, walhal ialah syurga si Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita kena ada pengetahuan tentang Dajjal. Bila kita ada pengetahuan tentang Dajjal terbesok kalau muncul akhir zaman, kan? Jadi kita taklah tertipu dengan Dajjal itu. Kita dah tahu dah yang dibawa itu, kalau syurga telah neraka, neraka telah syurga. Bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tak kisah kalau seandainya Dajjal itu menangkap mereka, Dajjal itu tangkap mereka dan campak dalam neraka. Neraka yang dibawa oleh Dajjal itulah. Jadi mereka tak kisah, kerana itu sebenarnya syurga. Bagi yang tak faham, jadi dia takutlah masuk ke dalam neraka itu. Dia ingat itu neraka betul. Jadi akhirnya mereka memilih syurga. Akhirnya mereka memilih syurga, dan akhirnya mereka masuk dalam neraka, sebenarnya bukan syurga pun. Macam tu. Dan antara fitnah yang berlaku Dajjal juga pada zaman besok, semua tanaman-tanaman semua habis. Mana tanaman-tanaman tidak menjadi. Tanaman-tanaman tidak menjadi. Sesiapa yang tidak patuh pada Dajjal ni, tak nak dengar cakap dia, maknanya dia akan dilanda oleh kemarau yang besar, panjang, kehidupan yang sempit, kesukaran untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Tetapi sesiapa yang taat pada Dajjal, jadi kehidupan dia senang masa tu. Kehidupan dia senang, kemewahan, kan, tanaman-tanaman yang menjadi. Jadi siapa yang tak nak? Jadi bagi orang yang iman dia nipis ataupun tidak beriman pada Allah, sudah tentu dia memilih pada Dajjal. Kerana dengan Dajjal itulah kehidupan mereka senang, selesa, makanan yang banyak. Sedangkan siapa yang tidak ikut Dajjal, kehidupan dia susah. Kehidupan susah, makanan susah nak dapat. Jadi apakah makanan mereka? Kalau sebut dalam kitab, orang kata peristiwa zaman itu dan juga tanda-tanda kiamat yang sekarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam itu, yang berkenaan dengan tanda-tanda kiamat dan juga peristiwa kiamat itu, disebutkan bahawa makanan orang Islam Malaysia itu yang taat pada Allah Ta'ala, disebabkan makanan banyak tak ada, makanan sangat sedikit, jadi makanan mereka ialah zikrullah, itulah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makanan mereka. Dengan berzikir itulah mereka jadi kenyang. Jadi dengan berzikir mereka kenyang. Jadi mereka tidak tertipu dengan Dajjal. Jadi yang tak faham tu, senang je, mudah dah ikut cakap. Sehingga apa yang Dajjal bawa tu betul ke tak betul pun. Betul. Dajjal bawa kemewahan lah, masa memanglah daripada sudut pandangan dunia memang nampaklah kemewahan pada Dajjal itu. Tanaman yang menjadi kehidupan yang mewah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan mereka telah tertipu dengannya, kerana Dajjal sifatnya menipu. Macam tu. Baik, kemudian tempoh Dajjal tinggal di dunia ialah 40 hari sahaja. Tapi waktu sehari seumpama setahun lamanya. Jadi 40 hari, boleh katakan sebulan lebih lah, sebulan lebih sikit, kan? Untuk sehari pertama itu, sehari pertama diperlukan seperti setahun. Sehari kedua umpama seperti sebulan. Sehari ketiga seumpama seminggu. Begitulah berselarunya fitnah Dajjal itu. Maknanya dia ada 40 hari. Sehari pertama tu merupakan seperti setahun. Sehari kedua tu dia merupakan seperti sebulan. Sehari ketiga merupakan seminggu. Sehari seterusnya sama seperti hari yang kamu lalui. Disebut dalam kita ada, sama seperti hari yang kamu lalui pada hari ini. Itulah. Mana ada masa 24 jam. Itulah. Contoh. Mana 12 hari siang dan 12 hari malam. Contoh. Cuma yang satu hari 14 tahun tu, nak tunggu setahun itu, satu hari itu macam mana? Sudah tentu dia punya tempoh siangnya lama.
tempoh siangnya lama dan tempoh malamnya lama. Kena nak mencapai 1 hari. Bertiga 1 hari sebulan. Maknanya 15 hari dalam keadaan siang dan 15 hari keadaan malam. Kalau 1 hari ni bermakna setahun, maknanya 6 bulan dalam waktu siang dan 6 bulan waktu malam. Okey. Jadi ada sahabat bertanya dengan baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kita nak menentukan waktu solat? Macam mana kita nak menentukan waktu solat? Sedangkan siang tempohnya lama. Macam mana kita nak menentukan waktu solat?" Macam tu. Maka sahabat Nabi SAW pun menjawab bahawa waktu solat adalah mengikut kepada perkiraan yang biasa kamu buat. Macam tu. Mengikut pada perkiraan yang biasa kamu buat. Contohnya waktu subuh biasanya berapa jam. Kemudian daripada subuh ke zuhur biasanya berapa jam. Kemudian zuhur ke asar berapa jam. Asar ke maghrib berapa jam. Mengikut pada itulah. Mengikut pada perkiraan kamu lah. Jadi kemungkinan besar masa itu mungkin tidak ada jam dan sebagainya. Kalau ada jam boleh tengoklah waktu solat. Kalau tak ada jam macam mana tengok waktu solat. Macam tu. Baik. Jadi tempoh Dajjal tinggal di dunia ialah 40 hari. Tetapi waktu itu sehari seumpama setahun namanya. Sehari yang kedua pula seumpama sebulan. Sehari ketiga seumpama seminggu. Dan begitulah bercelarunya fitnah Dajjal. Oleh sebab fitnah itu besar dibawa oleh Dajjal, Allah Ta'ala memberi amaran pada umatnya akan bahaya dan kejahatan Dajjal itu. Macam tu. Semakna mesti ada persiapan rapi. Salah satu daripada kaedah lagi ialah Nabi supaya menyuruh kita supaya beramal dan menghafal ayat surah Al-Kahfi. 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat yang terakhir daripada surah Al-Kahfi itu. Untuk kita menghindarkan diri kita daripada fitnah Dajjal. Supaya kita jangan tertipu lah. Kerana antara fitnah Dajjal ini maknanya dia macam ada magnet. Dia boleh menarik sesiapa saja yang dia nak. Macam itulah. Dia boleh menarik sesiapa saja yang dia nak, mana kena dengar cakap dia. Sampai yang banyak yang menerima cubaan ialah golongan perempuan dan juga kanak-kanak. Yang banyak tertipu. Apalagi separuh daripada golongan perempuan ni dia tak boleh hidup susah. Dia tak boleh hidup susah. Dia nak hidup senang. Kalau nak kahwin tu dengan kahwin yang lelaki yang ada pencen. Tahu tak? Banullah. Sebab perempuan dia tak boleh hidup susah. Dia nak hidup senang. Lelaki dia tak kisah. Senang ke susah dia tak kisah. Kan? Dia boleh tidur mana-mana. Kan? Dia boleh tidur dekat tengah jalan, dia boleh tidur. Perempuan takkan nak tidur tengah jalan. Betul tak? Laki pun boleh tidur dalam kereta. Dia boleh tidur dalam kereta. Takkan perempuan nak tidur dalam kereta? Tak ada penjen tak laku lah Ustaz. Tak ada penjen tak laku lah. Kan? Macam tu. Nampak? Mak dia kacau dia. Okey tu. Kan? Jadi antara fitnah Dajjal tu lah. Mana yang mudah tertipu masa tu perempuan. Kerana perempuan dia tak boleh hidup susah. Dia tak boleh hidup susah. Kerana makanan masa tu susah. Makanan, kehidupan sempit dan sebagainya. Sedangkan yang ikut Dajjal ni, siapa ikut Dajjal kehidupan dia mewah masa tu. Apa yang kau nak, aku Dajjal kata kau semua boleh bagi. Je tu. Apa yang kau nak semua aku boleh bagi. Siapa yang tak nak kan? Jadi baik. Jadi soal Dajjal ini daripada kalangan makhluk apa? Ada ulama menyatakan Dajjal ialah manusia dan ada pendapat menyatakan syaitan. Tapi kalau hadis Tamim dari itu memang manusia. Dajjal ni memang daripada golongan manusia. Gitu. Bahkan ada ulama pendapat bapa Dajjal ialah manusia, manakala ibunya jin. Ada pula pendapat begitu. Pendapat ni kurang tepat dan yang lebih zahir Dajjal ialah keturunan manusia, nampak? Ini pendapat yang paling kuat. Dajjal ni daripada golongan manusia. Dia bukan golongan jin.
Dia bukannya hantu syaitan dan sebagainya, tetapi manusia. Memang dia manusia. Cuma sifatnya menipu. Menipu. Dan banyak pengikut Dajjal ni daripada golongan Yahudi. Yahudi sangat terpengaruh pada Dajjal. Dia memang suka pada Dajjal ni. Dan sebabnya kalau kita kata orang Yahudi ni, kena faham macam Dajjal kan, gitu. Kemudian pendapat ini kurang tepat dan yang lebih zahir ialah Dajjal keturunan manusia. Dajjal perlu pada makan dan minum. Oleh sebab itu Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal seperti mana membunuh manusia biasa. Jadi besok bila dah berlaku, ada berakhirnya, sampai berakhirnya fitnah Dajjal ni, maka turunlah Nabi Isa AS, kan? Dia akan turun untuk membunuh Dajjal. Di mana Dajjal ini memang takut pada Nabi Isa. Sebut bahawa Dajjal ni sangat takut pada Nabi Isa. Kerana kalau seandainya Dajjal ni terbau nafas Nabi Isa saja, dia boleh menjadi cair. Dia boleh jadi cair kalau terbau nafas Nabi Isa. Itu sebabnya dia kalau boleh nak mengelak berjumpa dengan Nabi Isa AS. Gitu. Sebab Dajjal dah tahu dah yang akan membunuhnya ialah Nabi Isa. Jadi dia seboleh-boleh nak larikan dirilah. Betul. Jadi mengenai soal sama ada Dajjal itu telah ada atau belum muncul, ini menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama atas perselisihan pendapat terhadap beberapa hadis sahih yang beri makna bahawa Dajjal itu telah ada. Seperti kisah hadis Tamim Ad-Dari, ni disebut Tamim Ad-Dari bertemu Dajjal di sebuah pulau. Dan hadis kisah seorang Yahudi bernama Ibnu Sayyad yang ada tanda-tanda dirinya itu tanda-tanda Dajjal. Ada ulama pendapat Ibnu Sayyad itu adalah salah satu daripada Dajjal yang banyak, tetapi bukan Dajjal yang akan zahir pada akhir zaman. Kerana Ibnu Sayyad ni tuan, dia hidup pada zaman Rasulullah SAW. Dia seorang budak masa itu, dia masih kecil, dan dia ada ciri-ciri tanda Dajjal lah. Ibnu Sayyad nama dia. Dia hidup pada zaman Rasulullah lagi. Tapi terpendapat yang kuat menyatakan Ibnu Sayyad ini bukan yang Dajjal yang dimaksudkan. Dajjal yang dimaksudkan itulah Dajjal di akhir zaman nanti yang akan keluar. Itulah yang dalam kisah Tamim Ad-Dari itu. Kemudian setengah pendapat lain menyebutkan ia adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman. Namun ramai manusia yang membuat kesimpulan bahawa yang zahir pada zaman Nabi itu adalah Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman, dengan Allah Ta'ala menzahirkannya pada masa itu untuk menjadi ujian kepada para sahabat, sehingga bertambahnya iman orang beriman dan binasa orang yang mempunyai penyakit dalam dirinya. Ini ada pendapat lah menyatakan begitu. Maknanya Ibnu Sayyad itulah, Ibnu Sayyad itulah yang besok akan menjadi Dajjal. Ada pula menyatakan bahawa Tamim Ad-Dari itu, mana ada khilaf juga di kalangan para ulama lah. Cuma pada kita ni, sama ada kita berjumpa pada masa itu atau tidak pun kita tak tahulah. Sama ada kita masih hidup, kalau umur kita panjang mungkin kita akan dapat berjumpa dengan dia. Di Dajjal itu kalau umur kita pendek, mungkin kita tak akan berjumpa dengan dia. Yang berjumpa dengan dia mungkin anak cucu kita dan sebagainya, mereka lah yang akan jumpa, kan? Cuma apa pesan kita pada anak cucu kita? Itu semua kita kena pesan pada mereka. Cuma kalau kita mati awal pun, bukan merupakan sebagai satu tanda bahawa kita akan selamat daripada fitnah Dajjal. Kerana Dajjal ni boleh menghidupkan orang yang telah mati. Dia boleh hidupkan balik. Walaupun kita dah mati, mungkin kita mati awal dan kita tak berjumpa dengan Dajjal, tapi Dajjal itu boleh datang ke kubur kita untuk menghidupkan kita semula. Menghidupkan kita semula. Kita tak boleh terlari daripada fitnah dia. Itu sebabnya mesti ada persiapan di kalangan kita lah, supaya kalau berlaku fitnah Dajjal itu, mana kita dah tahu dah, oh ini cuma pembohong, ini semua penipu. Gitu. Dan Dajjal ini biasanya dia akan singgah satu tempat itu, dia tak lama. Dia tak lama singgah satu tempat. Dia akan singgah, dia dah berjaya memperdayakan orang itu, kemudian dia akan berpindah ke tempat lain pula.
Kerana dia akan berjalan dalam satu dunia ni. Yang tak masuk tempat Dajjal ini ialah Mekah dan Madinah. Sebutlah hadis itu. Mekah dan Madinah ialah negara ataupun tempat yang Dajjal ini tak boleh masuk. Kerana terdapat dia malaikat-malaikat yang menjaga. Mekah dan juga Madinah. Sedangkan tempat-tempat lain termasuklah taman kita ini kan akan dikunjungi oleh Dajjal. Dan biasanya dia tak lama satu tempat. Setelah dia berjaya memperdaya, menggoda orang tu, dia akan bawa ke tempat lain pula. Jadi ramailah yang akan mengikuti Dajjal itu. Baik, itu dah sekadar itulah perbincangan kita pada pagi ini. InsyaAllah akan datang kita masuk lagi kan apakah yang dimaksudkan Yajud dan Majud dan siapakah mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tuan-tuan? Satu Ustaz. Dajjal ni dia jenis ramai ke ataupun dia satu saja? Satu je. Dia satu je. Pengikut dia ramai. Pengikut itu yang dia berpuluh ribu. So, yang paling ramai Yahudi lah. Yahudi lah yang paling ramai sekali. Dia boleh mempengaruhi orang ramai. Yes, boleh mempengaruhi. Dia macam pukau lah gitu kan. Maknanya bila dia cakap itu orang kata pengaruh lah gitu. Pengaruh cakap dia. Lagi pula dia nampak dia bawa syurga dan juga neraka. Syurga dan neraka memang nampak real syurga neraka lah. Tapi sebenarnya syurga tu neraka tu syurga. Sampai itu kesempitan hidup lah tadi lah. Kesempitan hidup, kesukaran hidup. Jadi orang terpaksa lah menjadi pengikut dia. Kalau tak nak sempit hidup, tak nak menderita hidup, kena ikut dia. Kalau tidak, hidup menderita. Jadi kesukaran hidup. Okey. Macam sekali ompet ke depan, ke belakang, kiri ke kanan jalan. Kiran. Macam saya ada ompet 80 blok. Satu blok saya ada ompet blok. Ada ke blok tu kira dia tak kira blok. Dia tak kira blok, dia kira rumah. Rumah. Atas ke, kalau flat di atas tu jiran kita lah. 40 rumah ke atas, 45 ke bawah. Tu jiran lah kita. Kiri, kanan, depan, belakang. Tu dia kira jiran kita. Macam tu. Dia tak kira blok lah. Kalau blok kita ada sampai tingkat dia, sampai tingkat tak sampai 20. Jadi kiri kita ada 10 blok. Kira lah. Mesti ada 40 bawah rumah. Macam tu. Dia tak kira blok. 40 pintu lah. Mungkin jiran kita tu. Jadi blok kiri kanan tu kalau boleh jiran tu boleh. Ya. Okey. Itu saja. Amin wallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma lam taqabbal azkan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa aftahna wa ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakil syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qaballahu minkum minna. Allah bergerak dia saya tolong pun dalam di mana nampak di mana begini buat tinggal tulak dia kalau dia tapi dia kata siap tak sampai mana rasa Nabi memperlihat makin cantik kan ingat jadi becek tak apa tak becek petrol dia tadi tu apa dia saya